Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua warga Kun Malaysia dan juga warga Kun senior. Okey. Apa khabar semua? Macam mana kehidupan dalam PKP? Okey ke tak okey? Mesti banyak aktiviti yang tergendala kan, sebab kita terpaksa duduk dalam PKP ni, berkurung dalam rumah. Dah hampir dekat 70 hari juga kita berkurung ni. Okey, terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya, Muhammad Amir bin Muhammad Idris daripada Kun Malaysia, daripada ibu pejabat kita di Kuala Lumpur. Jadi saya pada kali ini memandangkan time PKP ni tak ada benda yang boleh buat dekat isu, jadi rasa nak buat ulang kaji sikit lah dengan semua ahli Kun senior. Apa yang saya nak kongsikan hari ini adalah berkenaan dengan sakit lutut. 4 perkara yang menyebabkan sakit lutut pada kita berdasarkan kepada apa yang kita belajar. Okey, mula-mula kita nak cerita pasal lutut ni, kita kena tahu sikit lah pasal apa yang biasanya berlaku pada sakit lutut ni di Malaysia ni. Kalau ikutkan daripada kajian KKM, statistik menunjukkan bahawa masalah lutut ni memang banyak berlaku pada rakyat Malaysia yang berumur 40 hingga 50 tahun. Lebih kurang 10% daripada umur yang 40 ke 50 ni ada masalah lutut. Dan 25% suku yang sakit lutut ni berumur 70 tahun ke atas. Ini satu statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian lah. Dan pada hari ini boleh dikatakan sakit lutut ni memang dah jadi kebiasaan dah. Kadang-kadang orang muda pun kena juga sakit lutut. Bukan orang tua je yang kena sakit lutut sebab sakit lutut. Okay. Kita maklum, memang dia akan mengganggu kita punya perjalanan seharian. Paling teruk kita nak bergerak, kita nak angkat barang, kita nak pergi keluar berjalan, dan yang paling teruk sekali kita akan rasa sakit lutut ni paling terkesan waktu kita nak solat lah. Solat memang akan berkesan sebab kita banyak nampak orang dah mula sembahyang duduk. Itu semua biasanya masalah lutut. Bila masalah lutut berlaku, biasanya ibadat tu agak terganggu. Pun adalah satu tempat kat mana kita letakkan semua berat kita dekat tempat kita berdiri. Jadi kalau lutut tu memang ada masalah, memang dia akan mengganggu. Bayangkan kalau orang yang jenis lutut tak sihat, duduk rumah tingkat tinggi-tinggi, lift rosak. Memang masalah. Memang itu akan menjadi masalah kepada orang yang sakit lutut. Okey, apa yang kita nak cerita sekarang ni, punca-punca sakit lutut. First sekali, yang biasanya menjadi punca sakit lutut kita dekat Malaysia ni adalah penyakit osteoarthritis. Osteoarthritis ni senang cerita, pelapik lutut tu dia dah tak berapa bagus. Dia cartilage tu dia dah mula menipis. Jadi bila dia dah mula menipis, tulang lutut tu akan mula belaga. Ini biasalah, benda dah lama pakai memang akan ada kesan lah dah lama pakai kan. Benda baru macam kereta juga kan, dia dah pakai mesti ada dia punya benda susut dia tu. Jadi penyakit osteoarthritis ni salah satu punca kenapa orang sakit lutut. Okey, yang kedua, sebab kecederaan. Kecederaan ni memang biasa berlaku bila orang yang terbabit dengan kemalangan. Sama ada kemalangan tu akibat kemalangan kenderaan, ataupun kemalangan masa bersukan, ataupun kemalangan masa dia ada tersalah langkah, ambil barang, salah jalan, blank out. Itu akan membuat sakit lutut. Biasanya kalau kecederaan yang melibatkan orang yang bersukan ni banyak. Contoh, biasanya macam pemain bola, diorang memang kena taji kaki tu, memang ada masalah. Kadang-kadang sampai tahap perlukan pembedahan. Kadang-kadang sampai ACL ni terputus. Jadi bila ACL ni terputus, memang biasanya career dia sebagai pemain bola tu agak terjejas lah kan. Okey. Yang ketiga, sakit lutut ni juga berpunca daripada obesiti ya. Okey, satu fakta yang menarik mengenai obesiti ni,
Ini kajian pada tahun 2019 tau. 2019 lagi kajian ni dah dibuat. Pada tahun 2019, KKM mengeluarkan bahawa 50.1% rakyat Malaysia ada masalah berat badan. 51%, maknanya separuh rakyat Malaysia ada masalah berat badan. Dan Malaysia adalah negara yang tertinggi sekali dalam Asia Tenggara mempunyai masalah berat badan, iaitu 15.6% adalah orang yang gemuk. Jadi, itu statistik 2019. Bayangkan kita dah 2 tahun PKP duduk rumah ni, agak-agak statistik tahun 2020 dengan statistik 2021 agaknya menurun ataupun tidak. Jadi obesiti salah satu punca kenapa itu. Okey, yang keempat, sebab poster lutut tu yang tak betul. Ini berlaku apabila otot yang ada pada lutut tak dapat bekerja secara maksimum. Ini salah satu faktor yang menyebabkan lutut tu sakit. Kita di Terapikun, kita ada kaedah-kaedah kita untuk membetulkan postur ni. Ini memang kita ada sedikit kelebihan dalam bagaimana kita nak merawat bahagian lutut. Okey, macam mana kita nak merawat, kita akan cerita pada video yang lain lah. Ini video yang pertama saya buat untuk cerita punca sakit lutut tu. Apa yang kita di Terapikun boleh buat adalah bagaimana kita nak kendalikan masalah sakit lutut yang akibat daripada postur yang tak betul. Kita ada senaman-senaman dia, ada kaedah-kaedah dia, kita nak diagnose. Jadi pada yang dah mempelajari ilmu tu, cuba buka balik nota-nota kita, tengok macam mana cara untuk buat tu. Sebab daripada ketidakstabilan postur pada lutut tu, kita boleh menyelesaikan masalah orang sakit lutut. Okey, kalau kita bercerita pasal postur lutut yang tak betul ni, dia ada 4 keadaan yang kita belajar. First, dia panggil extension pain. Extension pain ni berlaku apabila seseorang tu memanjangkan kaki baru dia sakit. Macam mana kita nak tahu dia kena extension pain? Contohnya, in case kita solat, dia akan sakit bila dia dari keadaan duduk nak berdiri. Masa tu baru sakit. Tapi masa dia berdiri, dia nak turun, dia tak sakit. Jadi itu kita panggil extension pain. Okey. Yang kedua, dia panggil flexion pain. Flexion pain ni pula dia terbalik dengan extension tadi tu. Kalau extension tu masa dia memanjang tu dia sakit, yang expansion ni masa dia melipat tu sakit. Maknanya dia sakit bila dia berdiri dan dia nak turun sujud. Maknanya daripada dia berdiri tu, dia nak turun sujud, lutut dia lipat, pada waktu tu dia sakit. Tapi masa dia bangun, dia tak sakit. Itu dia panggil flexion pain. Okey, yang ketiga, internal rotation. Internal rotation adalah keadaan bila mana kaki pesakit, bila dia dalam keadaan rukuk tu, dia pandang ke bawah, kaki dia tu tak duduk ngadap ke depan. Dia akan terkeluar sikit. Dia akan ke dalam. Ke dalam, kita panggil internal. Kalau dia terkeluar, itu kita panggil external. Dia ada perbezaan antara otot yang menyebabkan dia jadi internal dan dia akan ada otot yang akan external. Okey, biasanya kalau kita nak tengok pada siapa-siapa yang kat luar nak tengok lah lutut dia tu ada masalah external ke internal, cuba rukuk. Masa rukuk tu, tengok kaki. Kaki tu duduk ke depan ataupun duduk ke dalam, atau satu lurus satu ke dalam, satu lurus satu keluar. Dia akan ada nampak waktu kita rukuk. Okey, kat situ kita boleh kena pasti postur lutut tu yang tak betul, jadi membolehkan kita mudah kenal pasti sakit tu di mana. Dan kita ada kaedah-kaedah kita yang tersendiri melalui Terapikun untuk merawat sakit lutut yang berpunca daripada postur yang tak betul. Okey, macam mana bagi anda yang dah ikuti kelas Kun Senior, mungkin faham macam mana untuk buat tu. Tapi pada siapa-siapa yang belum ikuti kelas Kun Senior, kalau kata besok akan datang Kun buka lagi untuk kelas Kun Senior tu, join. Ataupun kalau nak dapatkan rawatan, lepas ni saya akan sertakan alamat dan nombor telefon untuk semua hubungi. Bagaimana kalau anda mempunyai masalah sakit lutut. Okey,
Bagaimana nak merawat? Okey, untuk nak merawat, saya rasa saya akan buat untuk video yang seterusnya lah. Kali ni mungkin saya cerita sakit tu berpunca daripada apa dan apa yang kita boleh detect daripada sakit lutut tu. Untuk video yang seterusnya mungkin akan diajar sikit lah macam mana kaedah yang kita gunakan untuk merawat keempat-empat kesakitan lutut tadi tu. Okey, sampai sini saja. Kita jumpa lagi untuk video akan datang. Kalau video ni masuk YouTube, tolonglah subscribe untuk kita jadikan channel Kun Malaysia ni satu channel yang baru dan kita boleh gunakan sebagai satu platform untuk mendidik masyarakat lah pada masa akan datang. Okey, jangan lupa subscribe ke, like, tekan butang loceng kat bawah tu untuk jika kita naikkan video ni ke YouTube. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.